Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Makin panas, makin gempa. Ya, apabila Azmin pula dipersalahkan ya kekalahan di pilihan raya kecil Dun Makota. Jadi kita boleh nampak bagaimana bersatu kini makin huru hara dan ketegangan. Tak tahulah apa yang tegang tuh sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk saya bawakan Anda kenyataan media ini yang mana kekalahan di PRK Dun Makota ini membawa kesan yang begitu kuat ya, kesan yang buruk kepada Parti Bersatu. Jadi tanpa buang masa, mari kita lihat kenyataan media ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. So, ini dia sahabat semua, apa yang berlaku. Bersatu tumpas di Makota. Mereka pula mula salahkan Azmin. Itu satu persoalan yang menarik untuk kita ikuti. Jadi dua pemimpin Perikatan Nasional menyalahkan pengarah pilihan rayanya Azmin Ali atas kekalahan Bersatu di dalam PRK Dun Makota. Pemimpin Bersatu yang tidak mahu dinamakan itu menyatakan bahwa Azmin tidak membuat kerja yang baik untuk memastikan mobilisasi jentera Perikatan Nasional. Azmin tidak menguruskan atau mengkoordinasikan jentera pilihan raya dengan betul, kata sumber menurut laporan FMT. Pusat Operasi PN Perikatan Nasional tidak berkomunikasi dengan jentera luar sebaiknya ketika mengaturkan kempen, kata sumber tersebut merujuk kepada jentera parti dari luar Johor. Hasilnya mereka tidak datang, kata sumber. Ini perkara yang kita tidak tahu pula ya. Azmin dan juga Ketua Penerangan PN hanya mengharapkan ahli Bersatu yang menyokongnya. Jadi sumber tersebut menyatakan bahwa Azmin sepatutnya mendapatkan pemimpin komponen lain yang juga turut sama berkempen untuk calon. Calon Bersatu Haizan Jafar hanya memperoleh 7.347 undi ketimbang ya dengan calon Barisan Nasional Syed Hussein Syed Abdullah yang memperoleh 27.995 undi. Dan undi majoriti BN sebanyak 20.648 adalah 4 kali ganda majoriti yang diperoleh ketika PRN Johor pada 2022. Jadi ini antara perkara yang mengejutkan kita sahabat-sahabat semua. Ya, walaupun kita lihat ya respon dan juga kenyataan daripada Muhyiddin ya selepas kekalahan di Dun Makota ini. Jadi ini respon Muhyiddin selepas kalah. Ya, yang mana Muhyiddin Yassin meminta parti-parti gabungan menerima isyarat pengundi Dun Makota dengan berlapang dada. Beliau dalam satu hantaran ringkas di Facebook berkata PN mesti melakukan pembaikan prestasi selepas BN berjaya mengandalkan majoriti undi. PN menghormati pilihan pengundi Dun Makota selepas selaras dengan semangat demokrasi. Katanya, saya percaya kekalahan calon PN dalam PRK ini tidak akan mematahkan semangat kita untuk terus berjuang, katanya. Jadi kita mesti menerima isyarat pengundi Dun Makota dan berlapang dada dan mengambil langkah segera untuk memperbaiki prestasi parti, katanya. Itu antara kenyataan daripada Muhyiddin Yassin ya berkaitan dengan kekalahan yang mereka dapat ya di PRK Dun Makota Johor ini. Walaupun begitu sahabat semua, menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Apakah punca? Ini sedikit ulasan yang menarik untuk kita lihat. Jadi ini puncanya Melayu dah tak nak undi Perikatan Nasional di Dun Makota. Dikatakan Melayu sudah tidak memberikan sokongan ya kepada Perikatan Nasional. Jadi penyusutan jumlah undi yang diraih Perikatan Nasional pada pilihan raya kecil Dun Makota cukup menggambarkan parti itu tidak lagi mendapat kepercayaan orang Melayu. Ketua Kawasan Amanah Kluang Dr. Muhammad Zuan Muhammad Zain berkata, ia sekaligus menunjukkan PN tidak lagi relevan di Johor dan orang Melayu tidak termakan dengan doktrin yang dicanang oleh Perikatan Nasional, yaitu politik sempit, politik kehasutan, politik fitnah, tunggang isu bangsa dan agama. Katanya lagi, PN Perikatan Nasional memang tidak berjaya tembus Johor dan ini dapat dibuktikan dengan siri PRK yang berlaku di negeri ini. Jadi selain itu juga PRK Makota telah membuktikan bahwa Perikatan Nasional terus hilang sokongan selama ini menjadi harapan mereka, yaitu undi Melayu di pertengahan yang lebih meyakinkan kerajaan Madani hari ini. Jadi sebelum PRK Makota katanya lagi dapat disaksikan bagaimana sirih PRK yang berlaku di negeri. Kelantan yang jelas menunjukkan sokongan PN
termasuk PAS tidak berjaya mendapat sokongan Melayu, katanya ketika dihubungi. Pada itu juga Muhammad Zuhan percaya terdapat faktor kuat yang menyebabkan keyakinan pengundi terhadap kerajaan hari ini terus meningkat. Katanya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan dan meyakinkan pengundi, antaranya adalah mengukuhkan ringgit di peringkat antarabangsa serta kawalan harga barang yang tidak membebankan rakyat. Dan selain itu, kelemahan Perikatan Nasional dalam membawa naratif perkauman tidak lagi menjadi peluru yang ampuh bagi mendatangkan kepercayaan kepada pengundi di negara ini. Jadi itu antara satu kenyataan. Ya, kita tahu mereka seringkali menggunakan isu bangsa, ya, menjadikan DAP sebagai sasaran mereka walaupun DAP tidak bertanding. Jadi jelas sobat semua bahwa apa yang kita lihat hari ini ya, daripada politik yang diamalkan oleh parti PAS ini, parti BAS dan Bersatu Perikatan Nasional ini ya sudah tidak lagi menjadi perhatian, ataupun rakyat itu sendiri tidak lagi percaya dengan perkembangan yang ataupun politik yang diamalkan oleh parti daripada Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu. Lebih-lebih lagi seperti mana satu alasan tadi, ringgit yang semakin mengukuh, kuat dan sebagainya. Dan hari ini media Singapura juga melaporkan bahwa ringgit berpotensi mencecah RM2.90 untuk 1 Singapura dolar tidak lama lagi. Itu antara kenyataan daripada media Singapura. Ya, sebuah agensi media yang berpangkalan di Singapura melaporkan ringgit Malaysia boleh mencecah RM2.90 untuk 1 Singapura dolar tidak lama lagi. Lapor portal Wake Up Singapura yang memetik seorang pakar, ringgit dijangka boleh mencecah lebih rendah daripada RM2.90 per 1 Singapura dolar. Aliran positif ini sebahagian besarnya didorong oleh prestasi ekonomi Malaysia yang memberangsangkan dan perubahan terbaru dalam kadar faedah global. Jadi Lu Chen Chung, seorang usahawan teknologi Singapura, menyatakan bahawa kenaikan ringgit ini wajar diberikan perhatian oleh kedua-dua syarikat Malaysia dan juga Singapura. Beliau mendapati ringgit telah meningkat daripada sekitar RM3.50 kepada kira-kira RM3.20 berbanding Singapura dolar. 1 Singapura dolar dalam tempoh 6 bulan lalu menyaksikan peningkatan sebanyak 8%. Lu juga berpendapat dua faktor utama menyumbang kepada pergerakan meningkat ini, antaranya keputusan Reserve Persekutuan Amerika Serikat menurunkan kadar faedah dan reformasi ekonomi Malaysia di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Malaysia juga telah memotong subsidi bahan api dan melaksanakan dasar yang sukar, seterusnya menyokong peningkatan mata wang, katanya. Selain itu, Lu berkata lonjakan ringgit membawa kepada pelbagai implikasi untuk kedua-dua negara. Bagi pengguna dan perniagaan Malaysia, mata wang yang lebih kukuh bermakna import lebih murah, yang merupakan kelegaan yang dialu-alukan selepas tempoh mencabar kejatuhan nilai ringgit sebelum ini. Walau bagaimanapun, peningkatan ini juga memberikan cabaran kepada perniagaan berorientasikan ekspor. Ringgit yang lebih kukuh boleh mengurangkan keuntungan bagi syarikat-syarikat ini apabila menukar semula pendapatan asing kepada mata wang tempatan, memberi kesan kepada keuntungan mereka. Jadi itu antara kenyataan media Singapura dan juga kenyataan daripada pakar ekonomi yang menyatakan ringgit Malaysia semakin kuat dan mungkin akan mencapai RM2.90 per 1 Singapura dolar. Tahniah kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Namun Azmin pula makin menggigit jari apabila hilang hilang peluang untuk bertanding merebut jawatan timbalan presiden, sekaligus hari ini dipersalahkan pula atas kekalahan mereka di PRK Dun Mahkota. Apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.